Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Azira daripada SMK Tun Saban, daerah Hulu Perak. Okey, bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung 9.3, peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif. Bagaimana kita menentukan dua peristiwa itu saling eksklusif ataupun tidak saling eksklusif? Okey, mari Cikgu jelaskan. Okey, dua peristiwa A dan B adalah saling eksklusif jika kedua-dua peristiwa itu tidak berlaku pada masa yang sama. Peristiwa A dan peristiwa B sama dengan set kosong, di mana kebarangkalian peristiwa A dan B sama dengan kosong. Okey, jika kebarangkalian peristiwa A dan B saling eksklusif, maka kebarangkalian A atau B sama dengan kebarangkalian A ditambah dengan kebarangkalian B. Okey, kamu boleh lihat contoh gambar raja Venn yang menunjukkan peristiwa saling eksklusif di mana tidak terdapat pertindihan ataupun persilangan di antara dua peristiwa. Sebagai contoh, mendapat gambar dan angka apabila melambung sekeping duit shilling. Contoh kedua, mendapat nombor genap dan nombor ganjil apabila sebiji dadu yang adil dilambung. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan untuk peristiwa tidak saling eksklusif. Dua peristiwa A dan B adalah tidak saling eksklusif jika kedua-dua peristiwa itu boleh berlaku pada masa yang sama. Merujuk kepada gambar raja Venn, peristiwa A dan B terdapat persilangan di antara dua peristiwa tersebut. Merujuk kepada rumus penambahan kebarangkalian peristiwa A atau B sama dengan kebarangkalian peristiwa A tambah kebarangkalian peristiwa B ditolak dengan kebarangkalian peristiwa A dan B, di mana yang kita tolak ini adalah kebarangkalian persilangan di antara dua peristiwa itu. Sebagai contoh, mendapat nombor perdana dan nombor genap apabila melambung sebiji dadu. Okey, nombor perdana kita tahu, nombor perdana seperti yang kita tahu pada dadu adalah nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Manakala nombor genap pula adalah nombor 2, nombor 4 dan nombor 6. Jadi terdapat unsur sepunya iaitu nombor 2. Contoh yang kedua, mendapat nombor genap dan nombor lebih besar daripada 4 apabila melambung sebiji dadu adil, di mana terdapat ciri sepunya iaitu nombor 6. Contoh soalan 1. Sebuah kotak mengandungi 2 biji guli merah, 3 biji guli biru dan sebiji guli kuning. Sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak itu dan warnanya dicatatkan. Cari kebarangkalian bahawa guli yang dipilih ialah guli merah atau guli kuning. Okey, peristiwa dia atau. Jadi apabila peristiwa atau, kita tentukan sama ada peristiwa itu saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Okey, guli merah dan guli kuning adalah peristiwa saling eksklusif. Okey, apakah rumus kebarangkalian? Masihkah anda ingat? Kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan kali peristiwa A berlaku dibahagi dengan jumlah ruang sampel. Okey, gambar raja ini menunjukkan dalam satu kotak terdapat 2 guli merah, 1 guli kuning dan 3 biji guli biru. Cikgu gambarkan dalam bentuk gambar raja Venn. Okey, jadi dalam
gambar Rajah Van terdapat 3 set. Set guli kuning, set guli merah dan set guli biru. Okey, apakah kebarangkalian memilih guli kuning? Jadi, guli kuning ada sebiji per dengan jumlah 6. Jadi, kebarangkalian memilih guli kuning adalah 1/6. Kebarangkalian memilih guli merah adalah 2/6. Manakala kebarangkalian memilih guli berwarna biru adalah 3/6. Okey, kita tahu ini ialah peristiwa saling eksklusif. Okey, merujuk kepada gambar Rajah Van, kita boleh katakan bahawa peristiwa ini ialah peristiwa saling eksklusif. Jadi, untuk mendapatkan kebarangkalian memilih guli merah atau guli kuning, kita hendaklah menggunakan rumus kebarangkalian guli merah ditambah dengan kebarangkalian guli kuning. So, kebarangkalian guli merah adalah 1/3 tambah kebarangkalian guli kuning adalah 1/6. Kita dapat kebarangkalian adalah 1/2. Seterusnya, kita lihat pula contoh soalan 2. Kebarangkalian Oliver dilantik sebagai pengerusi kelab matematik M dan pengawas sekolah K masing-masing ialah 2/5 dan 3/7. Lengkapkan gambar Rajah Van di sebelah untuk mewakili kebarangkalian Oliver dilantik sebagai pengerusi kelab matematik dan pengawas sekolah. Okey, pengerusi kelab matematik dan pengawas sekolah ini adalah persilangan di antara dua jawatan ini. Okey, bagaimanakah kita nak mencari kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengerusi kelab matematik dan pengawas sekolah? Okey, dan kita akan guna rumus hasil pendaraban kebarangkalian, di mana kebarangkalian menjadi pengerusi kelab matematik dan pengawas sekolah ialah 2/5 didarab dengan 3/7 sama dengan 6/35. Okey, cikgu tulis dalam persilangan. Okey, setelah kita dapat 6/35, kita masukkan dalam gambar Rajah Van. Okey, seterusnya kita hendak mencari kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengerusi kelab matematik sahaja, iaitu kawasan yang cikgu warnakan dengan warna pink. Kita tahu kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengerusi kelab matematik ialah 2/5. Kita hendaklah menolak dengan 6/35. Hasilnya adalah 8/35. Seterusnya, kita dapatkan pula kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengawas sekolah sahaja, iaitu kawasan yang cikgu loretkan dengan warna hijau. Seterusnya, kita dapatkan kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengawas sekolah sahaja, seperti yang cikgu warnakan dengan warna hijau. Kita tahu kebarangkalian Oliver dilantik menjadi pengawas sekolah ialah 3/7. Kita tolak dengan 6/35. Hasilnya adalah 9/35. Okey, gambar Rajah Van kita
belum lagi lengkap. Bagaimana pula kalau Oliver tidak dipilih menjadi pengerusi kelab matematik dan juga tidak dipilih menjadi pengawas sekolah? Kita tahu satu gambar rajah Venn yang lengkap, kebarangkaliannya adalah 1. Jadi, untuk mendapatkan kebarangkalian Oliver tidak menjadi pengerusi kelab matematik dan juga pengawas sekolah ialah 1 tolak 8/35 tolak 6/35 tolak 9/35, hasilnya adalah 12/35. Sekarang, gambar rajah Venn kita telah lengkap. Soalan B, hitung kebarangkalian Oliver tidak dilantik sebagai pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah. Jadi, daripada gambar rajah Venn, kita tahu jawapannya adalah 12/35. Untuk soalan B, hitung kebarangkalian Oliver tidak dilantik sebagai pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah. Kita lihat pada gambar rajah Venn, kita tahu jawapannya adalah 12/35. Soalan B, hitung kebarangkalian Oliver tidak dilantik sebagai pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah. Kita boleh mulakan pengiraan kita dengan 1 tolak kebarangkalian Oliver dipilih menjadi pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah, iaitu 1 tolak 8/35 tambah 6/35 tambah 9/35 sama dengan 12/35. Okey, sebagai pengukuhan, jika soalan tanya, apakah kebarangkalian Oliver dipilih menjadi pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah? Okay, kita boleh guna rumus penambahan peristiwa tidak saling eksklusif, di mana kebarangkalian M tambah kebarangkalian K tolak dengan kebarangkalian M dan K, iaitu 2/5. 2/5 ini adalah kebarangkalian Oliver dipilih menjadi pengerusi kelab matematik tambah 3/7. 3/7 ini ialah kebarangkalian Oliver dipilih menjadi pengawas sekolah dan ditolak dengan kebarangkalian jika dia dipilih kedua-duanya. Okey, so jawapannya 23/35. Atau sebagai kaedah alternatif, kita rujuk kepada gambar rajah Venn, maka kita boleh dapat secara direct. Okey, kebarangkalian Oliver dipilih menjadi pengerusi kelab matematik atau pengawas sekolah ialah 8/35 tambah 6/35 tambah 9/35. Jawapannya 23/35. Okey, sekian dahulu video cikgu pada kali ini. Terima kasih, Cikgu Azira.